Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) merupakan kesinambungan kepada PIPP yang dilaksanakan sepanjang 2006 hingga 2010. Setelah PIPP tamat pada 2010, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan kajian semula terhadap sistem pendidikan Malaysia secara menyeluruh bagi membina pelan pembangunan pendidikan yang baru yang dapat memenuhi standard pendidikan antarabangsa, tuntutan ibu bapa, masyarakat, majikan dan harapan generasi muda abad ke-21. PPPM merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melonjakkan sistem pendidikan Malaysia ke dalam kelompok negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. PPPM adalah untuk mencapai objektif berikut. Tujuan PPPM dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Kaedah ini melibatkan peningkatan standard pengajaran dan pembelajaran, penyemakan semula kurikulum untuk menyesuaikannya dengan keperluan global dan tempatan, serta pembangunan kemahiran guru. Kemahiran guru amat penting agar mereka dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Selain itu, kesesamaan asas kepada pendidikan perlu dipertingkatkan. Setiap individu tanpa mengira latar belakang ekonomi atau geografi harus mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Perkara ini boleh dicapai melalui peningkatan infrastruktur pendidikan dan inisiatif untuk mengurangkan jurang pendidikan. Sebagai contoh, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi perlu diperkukuhkan dan diperluaskan untuk memastikan kecukupan ruang kelas dan kemudahan pembelajaran yang kondusif. Objektif lain PPPM dilaksanakan adalah untuk memperkenalkan inovasi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi terkini dan kaedah pembelajaran kreatif dapat memberikan impak positif terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran sepanjang hayat juga perlu diterapkan untuk mengimbangi perubahan cepat dalam masyarakat dan ekonomi. Kesimpulannya, objektif rancangan pembangunan pendidikan Malaysia adalah untuk mencipta sistem pendidikan yang berkualiti, saksama dan relevan. Dengan mencapai objektif-objektif tersebut, Malaysia dapat memastikan bahawa pendidikan menjadi pendorong utama untuk mencapai pembangunan yang mampan dan berjaya. Matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti melalui peluang penyediaan pendidikan yang adil dan saksama serta memberi peluang kepada sekolah yang telah mencapai tahap kecemerlangan untuk ke tahap yang lebih tinggi. Jadi, terdapat 6 trust strategik PIPP. Antaranya adalah membina negara bangsa, memperkasakan sekolah kebangsaan dan juga memartabatkan profesi guru. Jadi, di sini saya akan memupaskan tentang trust yang kelima iaitu memartabatkan profesi guru. Fokus bagi trust ini adalah untuk memastikan profesi guru dipandang tinggi dan dihormati sesuai amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Apa yang telah diperlaksanakan adalah menaik taraf maktab perguruan kepada institusi pendidikan guru. Hal lain yang telah diperlakukan juga adalah memberikan elang khas kepada guru-guru yang layak serta mewujudkan pusat latihan bagi menanamkan sifat positif kepada guru-guru. Guru-guru perlulah dipilih dengan baik supaya dapat menjadi model insan yang berguna kepada murid yang akan datang. Tambahan pula, teras yang ketiga adalah memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan. Hal ini diadakan supaya sekolah kebangsaan menjadi pilihan utama masyarakat di Malaysia. Sekolah-sekolah kebangsaan akan dilengkapi dengan kemudahan asas yang mencukupi, bekalan elektrik dan bekalan air yang bersih dan juga kemudahan-kemudahan TMK. Sekolah juga akan dibekalkan dengan guru-guru yang terlatih dan juga staf sokongan mengikut option. Contoh lain adalah sekolah akan menekankan keperluan asas infrastruktur yang lengkap dan juga berfungsi.
Bagi analisis pencapaian TRUST strategi ini, TRUST yang keempat iaitu merapatkan jurang pendidikan mempunyai peratusan yang tertinggi iaitu 98%. Hal yang telah ditambah baik adalah sistem pengagihan kepada pelajar-pelajar yang berkeperluan. Tetapi sekolah luar bandar masih ketinggalan dan pencapaian mereka masih kurang. Di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia, Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti 11 anjakan yang diperlukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia. Sebahagian daripada anjakan ini merupakan bahan strategi dan hala tuju pendidikan. Anjakan yang lain juga merupakan perubahan pelaksanaan dalam cara kementerian dan sekolah melaksanakan dasar sedia ada. Sama ada perubahan bersifat strategi atau pelaksanaan, semuanya menggambarkan anjakan daripada amalan semasa. Secara keseluruhan, anjakan yang dirancang mengambil kira setiap pihak berkepentingan dan permasalahan utama yang ditimbulkan masyarakat awam. Antara anjakan yang telah dirancang oleh kementerian ialah memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan kelas perailan. Kementerian juga berhasrat meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan memperluas peluang bagi pendidikan terhadap bahasa Inggeris. Kementerian akan memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan sebagai bahasa ketiga. Anjakan yang seterusnya ialah mentransformasikan keguruan sebagai profesion pilihan. Anjakan ini selari dengan pandangan sebahagian besar rakyat, khususnya ibu bapa, yang mahukan kualiti guru diberikan keutamaan. Kementerian akan memastikan profesi keguruan akan menjadi lebih berprestij apabila pengambilan hanya dibuat 30% dari kalangan graduan yang terbaik sahaja dalam negara. Kementerian juga memastikan untuk memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran. Melalui anjakan yang dibuat ini, guru yang berkualiti dapat dipilih untuk menjadi tenaga pengajar pada murid-murid yang akan menjadi negara pada masa akan datang. Akhir sekali, menaikan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai merupakan salah satu daripada ajakan yang dilakukan. Dalam mengharungi dunia semakin mencabar ini, anak-anak perlulah mempunyai nilai-nilai murni dalam diri mereka. Oleh sebab itu, penghayatan nilai dalam kalangan murid amat penting bagi melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak pada masa akan datang. Nilai-nilai ini dapat diterapkan oleh kementerian dengan berkukuh pendidikan Islam dan pendidikan moral dengan lebih fokus atas nilai falsafah agama Islam menjelang 2017. Dan ini juga dapat diterapkan dalam kurikulum berbicara perkembangan secara politik dengan mengukuhkan kebetulan dan murid dalam satu bulan dan akibat. Dengan ini, Kementerian Pendidikan bukan sahaja dapat melahirkan murid yang berkukuh pada masa akan datang, malah dapat melahirkan murid yang berakhlak dan cabaran yang pertama adalah sumber akses. Setiap kelompok atau pendidikan Malaysia berhak mendapat kesamarataan pilihan pendidikan bagi memudahkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses dekat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas di tingkatan 5. Contohnya, 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan. Cabaran yang kedua, dari segi equity, sistem pendidikan berprestasi tinggi yang menyediakan pendidikan terbaik kepada kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi.
Contohnya, merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar tanpa sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2040. Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia telah membuat perancangan pembangunan negara secara sistematik. Menerusi rancangan pembangunan Malaysia bermula sejak rancangan Malaysia pertama pada tahun 1906. Dalam setiap rancangan pembangunan negara, pendidikan diberi keutamaan menerusi peruntukan yang terbesar dalam pembiayaan. Secara holistik, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 sehingga 2010 telah dirancang untuk merealisasikan 16 strategi. Rancangan Pembangunan Pendidikan diteruskan apabila Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 dilaksanakan dalam 3 gelombang untuk memberikan 11 anyakan terlaksana ke arah menjadi Malaysia berdaya saing dengan negara-negara yang mempunyai sistem pendidikan termaju di dunia. Dari Kedah ke Sari, Suasana tertinggi. Selesai dah tugas pulang 2019.